Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Yunus Sabri dalam Berita Dunia RTM. 92,862 kes jangkitan COVID-19 dicatatkan di lebih 79 buah negara. Angka kematian pula meningkat kepada 3,168. Ini dengan 82 kes kematian baru direkodkan melibatkan 6 negara iaitu China, Amerika Syarikat, Korea Selatan, Iran, Perancis dan Sepanyol. Manakala jumlah pesakit telah sembuh 48,469 orang. Di China, jumlah kematian akibat COVID-19 meningkat kepada 2,945 orang dengan 33 kematian baru dicatatkan. Manakala jumlah kes positif meningkat kepada 80,152. Amerika Syarikat pula mencatatkan 3 lagi kematian baru menjadikan 9 kematian setakat ini. Sementara 8 kes positif baru direkodkan menjadikan 108 kes. Iran pula melaporkan 11 kematian baru menjadikan keseluruhan 77 kematian direkodkan di negara itu. Ini dengan 2,336 kes disahkan positif COVID-19. Di Korea Selatan, 6 lagi kematian direkodkan dengan 851 kes baru dicatatkan. Ini menjadikan keseluruhan 34 kematian dengan 5,186 kes jangkitan dilaporkan di seluruh negara itu setakat ini. Negara-negara lain yang mencatat kes kematian baru ialah Perancis dengan 1 kematian menjadikan 4 kematian direkodkan setakat ini, manakala 212 kes positif COVID-19. Sepanyol pula mencatat 1 kematian dengan 165 kes positif virus itu. Itali turut mengesahkan 27 lagi kematian akibat COVID-19 menjadikan keseluruhan meningkat kepada 79 orang. Ketua Perlindungan Awam dan Pesuruhjaya Khas Virus berkenaan, Angelo Borelli, berkata mereka yang meninggal dunia berusia antara 55 dan 101 tahun. Kebanyakan kes kematian berlaku di wilayah utara Lombardy. Tambahnya, sebanyak 500 kes baru direkodkan menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan meningkat kepada 2,502 kes. Setiausaha Agung Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mendesak agar orang ramai tidak menyimpan penutup hidung dan muka, sarung tangan dan peralatan pelindungan yang lain secara berlebihan. Beliau menyatakan kebimbangannya terhadap wabak COVID-19 yang mengganggu gugat bekalan peralatan pelindungan termasuk penutup mulut dan hidung yang lebih diperlukan untuk petugas kesihatan yang sedang berjuang menangani wabak itu. Katanya bekalan yang terat itu menyukarkan petugas kesihatan melindungi diri mereka sekaligus tidak dapat menghentikan penularan COVID-19. Sementara itu, Tedros Adhanom Ghebreyesus juga memberitahu Republik Demokratik Kongo boleh diisytiharkan bebas daripada wabak Ebola selepas 21 hari tanpa kes baru atau pesakit yang menerima rawatan. Menurutnya, setakat 2 minggu lepas hingga kini tiada kes baru Ebola yang dilaporkan berlaku di negara itu. Namun, beliau melahirkan kebimbangan mengenai kekurangan bekalan peralatan perubatan kesan penularan COVID-19 di peringkat global. Pihak berkuasa Amerika Syarikat meneruskan misi mencari dan menyelamat mangsa ribut yang melanda Tennessee. Ribut yang membadai negeri itu sehari selepas angin kencang melanda Nashville mengorbankan 25 nyawa. Ia turut memusnahkan lebih 140 bangunan selain menyebabkan puluhan penduduk tertimbus di bawah runtuhan. Gubernur Bill Lee mengisytiharkan darurat bagi membolehkan kerajaan persekutuan menghantar bantuan. 3 orang terbunuh selepas pesawat ringan yang dinaiki terhempas dan terbakar di bandar Lincoln, Illinois. Nahas berlaku pada pukul 8.49 pagi waktu tempatan melibatkan pesawat satu enjin jenis Cessna 172. Bagaimanapun tiada maklumat lanjut diberikan pihak berkuasa mengenai mangsa dan destinasi penerbangan itu. Punca kemalangan juga masih disiasat. Sukan Lembaga Eksekutif Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC menyatakan komitmen penuh untuk menganjurkan Sukan Olimpik Tokyo 2020 dengan jayanya walaupun dihantui wabak COVID-19. Lembaga itu dalam kenyataan memaklumkan mereka telah meneliti laporan mengenai semua langkah yang diambil setakat ini untuk menangani situasi virus berkenaan. Ia juga menggalakkan semua atlet supaya terus membuat persiapan untuk sukan terbesar dunia itu yang dijadual berlangsung 24 Julai hingga 9 Ogos. Piala FA Chelsea, Sheffield United dan Newcastle United mengesahkan tiket ke skor akhir. Chelsea layak setelah menewaskan Liverpool 2-0 di Stamford Bridge hasil permainan cemerlang yang ditunjukkan Willian dan Ross Barkley. Willian membantu pasukannya menjaringkan gol awal minit ke-13. Ini diikuti Barkley pada minit ke-64.
Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, sayangi Malaysiaku.